kita mulanya adalah tahun 2013. Ya, kelulusannya pada tahun 2012. Masa itu nazirnya ialah Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Napiah. Cadangan daripada Ustaz Napiah sendiri untuk Masjid Hasanah ni mengadakan satu pengajian sepanjang hayat dipanggil. Maknanya pengajian tu kita berterusan je. Sasaran pesertanya adalah para pesara kan, ataupun suri rumah yang tidak bekerja, ataupun kalau bekerja pun boleh menyertai pengajian berkitab pada hari Ahad. Jadi masa itu memang sekitar 100 orang saja. Itulah yang saya sebutkan tadi. Kelas pun sikit, kita cuma pakai beberapa kelas saja, dan guru pun tak sampai, saya tak sampai 20 orang pun masa tu. Itu antara batch yang pertama lah. Dan saya boleh perhatikan memang ada lagi batch pertama tu sehinggalah hari ini. Saya ucapkan tahniah di atas semangat kesungguhan untuk terus menyertai pengajian kita. Alhamdulillah, semoga pengajian kita akan dapat berjalan dengan lancar lagi lah, insyaAllah. Ini secara umum objektifnya. Objektif yang ketiga tu, yang kita juga adalah penekanan di situ sebabkan masjid kita ni adalah masjid karya, masjid komuniti kan. Jadi kita nakkan ada satu program yang mana masjid kita ni diimarahkan. Sebelum tu masjid kita ni waktu siang ni dia suram je, suram sunyi. Kan, dia macam biasa masjid biasa, orang datang sembahyang subuh, orang balik, orang datang sembahyang zuhur, orang balik. Malam mungkin kuliah. Tapi alhamdulillah dengan terwujudnya program tafakuh ni, siang-siang di Masjid Hasanah ni dia jadi sibuk. Satu masa dulu saya ingat lepas kelas 10.30 tu memang jam nak keluar. Jam tu macam orang nak balik sembahyang Jumaat tu jam tu. Kan, sebabkan kesesakan peserta nak keluar dan masuk lah. Jadi kita cuba untuk perbaiki setiap tahun, dari tahun ke tahun. Kalau ada juga sebarang komentar ataupun cadangan-cadangan daripada peserta, kita lalukan. Sebab kita cuba buat yang terbaik lah. Sebelum ni program kita ni satu sesi saja, 9.30 sampai pukul 11. Mana ingatlah kalau yang awal-awal dulu. Kemudian peserta bertambah, kita pecah kepada 2 sesi, 9, 10.30, kemudian 10.45 sampai 12 suku. Okey, lepas tu bertambah lagi. Jadi sesak tu sebab orang yang 10.30 tak keluar lagi masjid. Orang yang 10.45 dah masuk dah. Dia sesak, nak parking pun dah kata pusing-pusing dah, tak jumpa parking. Jadi kita adjust lagi. Sesi kedua bermula pukul 11 pagi, 11 hingga 12.30. Jadi alhamdulillah nampak lebih tenang sikit lah. Jadi yang kelas sesi pertama dah boleh keluar, sesi kedua boleh masuk lewat sikit. Jadi begitulah, setiap tahun kita cuba review, kita perbaiki, kita dengar pandangan-pandangan semua, dan sebaik-baik yang kita boleh laksanakan, kita cuba laksanakan. Baik, seterusnya. Okey, sebelum ni kita tak letakkan tempoh sangat sebenarnya. Program kita ni dia macam tak bersilibus sangat. Guru-guru pakai je mana buku yang rasa sesuai. Jadi kelas tu dia lepas tahun sambung. Jadi sehinggalah pada tahun 2015-16 macam tu, bila peserta pun dah ramai, kita cuba buat satu standard lah, untuk adanya silibus pengajian kita yang tersendiri. Kita pun melantik beberapa orang guru dari kalangan guru bahasa, guru Al-Quran kita untuk menjadi panel, kita panggil panel R&D lah, penyelidikan itu, untuk menghasilkan satu silibus yang kita boleh pakai untuk tempoh 1 tahun pengajian. Gitu. Sebab bila kita tak ada tempoh macam tu, saya tengok tahun kedua, tahun ketiga tu dia makin kurang. Jadi bila makin kurang tu, terlalu sedikit lah untuk pelaksanaan kelas kita kan. Jadi kalau boleh satu kelas, kalau kelas Quran pun lebih kurang 15 ke 20 orang tu okey lah. Kalau bahasa Arab lebih sikit, 20 lebih tu okey lagi. Kan. Kalau terlalu ramai pun dia tak sesuai juga. Okey. Dan pengambilan kita ambil golongan dewasa lah.
Sebab ada juga yang mohon tu macam belajar sekolah mendengar, ada yang free tu, kita minta sertai program yang lain lah. Kita nak utamakan apa peserta yang terutama golongan pesara kan. Okay. Dan peserta kita ni kalau kita tengoklah data kita ni memang bukan semuanya sekitar-sekitar Bangi Kajang saja, memang ada daripada Putrajaya pun ada, dan daripada Seri Kemangan, Balakong, daripada paling jauh sebelum ni daripada Senawang pun ada kan. Okay. Jadi kemudian bila kita buat kelas online itu yang daripada UK dan Qatar pun ada. Ya gitulah. Okay, ini terutama untuk peserta baru. Juga saya maklumkan apabila menyertai program kita ni, kita bahagikan ikut tahap kan. Di peringkat awal dulu kita macam campur-campur je semua. Bila campur-campur ni, bila terlalu banyak tahap di dalam satu kelas, jadi perjalanan kelas tu dia tak berapa cantik lah, tak berapa smooth. Sebab guru pun nak terpaksa handle tahap peserta yang pelbagai. Jadi mungkin dalam kelas tu ada yang terlalu laju, ada yang masih lagi nak belajar Iqra contohnya. Kemudian kita perkenalkan kelas-kelas ni mengikut tahap. Maknanya ada yang tahap 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi pembahagian itu kalau tengok yang pertama adalah semasa permohonan khusus tu, khusus apa yang nak dipilih tu, okey. Kemudian kita akan panggil untuk ujian sikitlah untuk menentukan tahap tu. Maknanya masa tu kita dah tahu ini kita letak di tahap 1, ni kita letak di tahap 2. Ni letak di tahap 2 tinggi sikit contohnya, begitulah. Ya. Kemudian hari dan sesi yang dipohon, okey. Kita ada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Ahad sekali lah, Ahad untuk kitab. Tapi untuk kelas Quran dan Bahasa Arab tu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Boleh pilih hari, boleh pilih waktu tu. Nak pukul 9 ke ataupun pukul 11. Ya. Okey. Kemudian last sekali pertimbangan dan budi bicara lah. Sebab kita di peringkat universiti kita masih lagi perlukan, bila kita dah dapat semua data ni, kita kena bincang balik, kita tengok cukup tak kelas, berapa kelas kita boleh buka, kan, berapa keperluan dari sudut teknikal, logistik semua. Sebab kalau tuan-tuan perhatikan, kelas kita ke atas ni lah, ruang solat atas ni ada 8 kelas saja untuk satu sesi. Maknanya 2 sesi 16 kelas. Maknanya kemampuan kita untuk sehari adalah 16 kelas. Kan, pukul 9 dan 11. Jadi kalau ada 17, tu yang kita nak kena bincang balik. Kan? Okey. Seterusnya. Okey, untuk kehadiran pada 2023 kita masih lagi mengekalkan lah. Kalau ada peserta yang nak join secara online, boleh. Nak join secara fizikal, kita lalukan. Ya, maknanya dalam permohonan tu pun boleh pilih nak fizikal ke ataupun online. Cuma bagi ada setengah kursus yang memang kita buat secara fizikal. Itu memang tak boleh nak ejah lah. Kan? Contohnya kursus-kursus tambahan macam makhraj dan sifat huruf, itu memang kita nak buat secara fizikal je. Kan? Ataupun kursus kalau ada penyertaan itu kursus taranum, asas taranum pun kita nak buat secara fizikal saja. Okay? Tapi untuk kelas seperti Quran, Bahasa Arab Al-Quran, kelas tajwid tu kita kelonggaran sikit lah. Ya. Baik. Tak nampak. Okey, ini adalah kursus Al-Quran kita. Pengajian Al-Quran. Secara umumnya program Tafakuh Fiddin ni dia ada 3 pengajian lah, iaitu pengajian Al-Quran, pengajian Bahasa Arab dan juga pengajian berkitab. Okey. Dan program Tafakuh Fiddin ni pula dia adalah salah satu program di bawah Biro Pendidikan. Biro Pendidikan ni dia ada program Tafakuh Fiddin untuk pengajian dewasa, dia ada program Tafiz untuk remaja menengah, lelaki dan perempuan, dan juga kita ada program maknanya sekolah kafah. Sekolah kafah ni untuk yang sekolah rendah pula. Kan? Jadi ini ada 3 program utama di bawah Biro Pendidikan. Kita memang
maknanya fokus kepada pendidikan tu agak besar lah di Majlis Al-Sanah ni. Sebab tu saya katakan tadi, kos belanja pun untuk tafakur saja memang besar setiap bulan. Sebab memang kita buat betul-betul lah maknanya pengajian di Majlis Al-Sanah ni. Okey. Jadi di bawah pengajian Al-Quran, kita ada tawarkan kursus utama dan juga kursus tambahan. Okey, kursus utama ni adalah kursus yang tidak ada bayaran wajib bulanan. Ya, maknanya datang bagi sumbangan saja. Step dia adalah daftar tu, ada yang maknanya ada bayaran daftar saja untuk tahunan. Kemudian masuk kelas tu kita akan sediakan tabung-tabung saja untuk sumbangan. Okey. Jadi kursus Al-Quran ini dipecahkan kepada beberapa tahap dan akan ditentukan oleh semasa ujian itulah. Kemudian apabila peserta dah berada di satu tahap, nak naik ke tahap seterusnya, ada ujian akhir tahun tu. Ini nak bagi clear dulu. Kan? Maknanya ada sedikit penilaian lah. Walaupun dia tidak diwajibkan, tetapi kami sangat galakkan lah. Galakkan sangat. Okay? Okey, pengajian Al-Quran ini kita jalankan pada hari Selasa dan Khamis. Sesinya boleh pilih antara pukul 9 hingga 10.30 ataupun 11 hingga 12.30. Ya. Itu semua ada di dalam borang permohonan. Jadi kursus Al-Quran satu kelas lebih kurang 15 ke 20 orang. Itulah kita susun. Dan dia merangkumi pengajian secara teori, belajar tajwid, ada silibus kita dan juga amali di sudut bacaan. Sebab kita cuba sedaya upaya untuk memastikan peserta-peserta seimbang lah dari sudut pemahaman teori dan juga kemahiran bacaan tu kita cuba untuk seimbangkan. Sebab kadang-kadang kita bila buat ujian ni kita dapat tengok ada yang bahagian teori tu macam rendah sangat markah dia, tapi baca bagus. Kan? Maknanya kena kata apa, kena study mestilah untuk teori. Okey. Ini adalah buku silibus kita untuk Al-Quran, kursus Al-Quran. Silibus ni kita telah memulakan pada tahun 2018, setelah saya. Dia siap 2018. Dan dia merangkumi secara umumnya setahun pengajian tu boleh cover lah. Dan lebih daripada pengenalan ilmu tajwid. Dia tak terlalu mendalam sangat. Ini adalah buku untuk tahap 1 dan 2. Bila tahap 3 tu dia ada buku yang lebih detail lagi lah. Tahap 4 pun ada yang lebih tinggi lagi. Okay, jadi sekarang ni buku ni masih kita guna pakai lah. Sehingga kita ada sedikit kemas kini. Kemas kini tu masih lagi belum selesai. Kita nak semak lagi. Bila dah kemas kini nanti kita akan pecahkan Al-Quran 1 dan 2 ni di buku yang berasingan lah. Dan kita nak tambahkan lagi latihan-latihan. Ya. Okey. Okey, ini adalah beberapa kursus tambahan yang ditawarkan. Kursus tambahan ni dia tidaklah wajib. Siapa yang berminat boleh menyertai mengikut syarat-syarat yang kita dah tetapkan itulah. Dan semua kursus tambahan ni ada bayaran-bayaran tersendirilah. Sebab kita dia tidak terlalu terbuka sangat. Maknanya kita dapat dalam range 20 orang tu kita boleh jalan, kita jalankan. Tapi kalau tak cukup, mungkin seorang dua je yang mohon, kita tak boleh nak teruskan lah. Okay. Antaranya adalah kursus Tadabbur Al-Quran. Ini adalah antara kursus yang agak sambutan hangat juga sebenarnya. Okay. Kursus ini Tadabbur Al-Quran. Kita kupasan-kupasan ayat Al-Quran. Kemudian penghayatan ke dalam kehidupan kita. Di situ disentuh mungkin ada sikit sirahnya di situ dari sudut kisah-kisah ataupun asbabun nuzul, maknanya berkait dengan surah tu lah. Tadabbur ni ada yang sifatnya macam tadabbur 2-3 ayat. Kita dapat 2-3 ayat, kita faham apa kehendak ataupun perintah-perintah yang disampaikan dalam ayat tu, kemudian kita pun boleh guna pakai dalam kehidupan kita. Ataupun ada yang tadabbur ni dia sifatnya macam ikut surah. Maknanya surah ni dia ada tema dia contohnya. Jadi apa yang kita nak dapat
kita nak grab daripada surah tu. Apa yang surah tu nak ceritakan contohnya. Terutama surah yang pendek kan. Itu pendekatan tu guru masing-masing lah, sebab kita ada beberapa guru lah untuk kursus tadabbur ni. Baik, untuk makluman ya, bila kita buat kemas ini balik, pada tahun 2023 kursus tadabbur ni kita akan jalankan pada sesi 1, 9 hingga 10.30 pagi, secara online dan fizikal lah. Sebab kita tengok yang pukul 11 tu dia tak berapa ada sambutan sangat. Mungkin kepenatan ke apa, Wallahualam lah. Kursus tadabbur ni berjalan pada hari Isnin sahaja. Salah seorang tenaga pengajarnya tadilah Ustaz Uzair tadi. Ada juga Ustaz Syahmi, kita ada Ustaz Arif dan juga Ustaz Syamsul. Gitu. Okey, kemudian yang kedua, kursus makhraj dan sifat huruf. Okey, kursus ini kita baru mulakan pada tahun ini. Adalah dekon 2 kelas. Kita akan jalankan lagi pada tahun depan. Kursus ni dia special, dia khususkan kepada belajar makhraj dan sifat huruf saja. Di mana tempat keluar huruf, sifat dia tebal ke, nipis ke, kan? Dekat mana nak kena nipiskan, waktu bila dia kena raw tu kena nipis, contohlah. Kan? Jadi benda tu ada disentuh dalam kursus ni. Target kita untuk akan datang kita cuba buat tempohnya setahun lah. Ya, dan buku yang kita pakai setakat ni adalah buku yang disusun oleh Ustaz Jamal Al-Qurtubi yang warna biru tu. InsyaAllah kita tahun depan kita review lah. Kalau kita boleh pakai buku yang sama, kita akan teruskan. Okay. Dan kalau ramai sambutannya, kita akan buat banyak kelas lah. Okey, kelas ni akan berjalan pada 11 petang. Dia adalah sesi yang ketiga. Ketiga ni maksudnya jam 2.30 sehingga 4 petang. Ya. Okey, di dalam kelas, okey orang tanyalah, dalam kelas kita pun ada juga belajar makhraj. Ya betul. Kan? Tetapi dalam kelas yang Al-Quran tu sendiri, kita nak cover lebih kurang 10-11 bab yang lain. Jadi makhraj ni dia awal-awal tu kita dapat, kemudian nak pergi kepada tajuk topik yang lain. Tapi kalau kita nak betul lagi mahirkan lagi, saya cadang boleh sertai kursus makhraj ni. Kita memang fokus kepada makhraj saja, ya, dan sifat huruf. Kemudian yang ketiga adalah tahsin tilawah. Ini yang saya sebut tadi, bacaan one to one, personal dengan guru, 15 minit seorang baca sehingga khatam, namanya kulit ke kulit. Kita tawarkan seminggu tu ada 2 slot. Maknanya 15 minit, 15 minit. Kalau memang betul-betul lancar mahir, insya-Allah banyaklah dapat baca dalam 15 minit tu. Kan? Kalau perlahan sikit, mungkin kurang sikit. Tapi target kita kalau boleh dalam tempoh 2 tahun tu boleh selesai lah. 2 tahun boleh khatam insya-Allah. Dan memang peserta terawal pun sebenarnya tahun 2021 tu dah ada yang khatam, maknanya dalam setahun lebih sikit. Tapi maknanya nak cepat tu ada peserta yang tambah lagi slot. Macam itulah. Maknanya mungkin dia jadi seminggu 4 kali baca, seminggu 5 kali baca, tu pulang lah masing-masing kan. Okey, seterusnya hafazan dewasa. Hafazan ni, kelas ni berjalan. Sekarang ni ada kelas hafazan ni. Cuma pesertanya lebih kurang 9-10 orang macam tu. Okey, sekarang ni yang membimbingnya adalah Ustaz Hikmah. Ustaz Muhammad Hikmah. Okey. Untuk hafazan dewasa ni kepada yang berminat lah yang berminat contohnya nak cuba untuk menghafaz Al-Quran. Sebab kita adalah juga dia punya silibus dia lebih kurang. Bukanlah terus hafal ayat yang susah, ayat surah Baqarah kan. Kita mulakan stepnya juzuk Ammah dulu. Kan? Kemudian mungkin juzuk 29 bagi yang surah yang agak-agak familiar sikit. Kemudian baru boleh cuba untuk surah yang lebih panjang lagi lah. Okay. Dan hafazan ini dia merangkumi tiga perkara. Yang pertama ialah maknanya bila datang ke kelas hafazan ni, kalau dah menghafaz, maknanya boleh tasmik dengan guru. Maknanya tasmik apa yang dah hafal. Kalau dah standby kat rumah, boleh tu tasmik je. Kalau tak standby lagi, masuk kelas kejap, betul ulang kejap, tasmik dengan guru. Okey. Kalau tak ada hafazan yang baru, boleh murajaah, boleh ulang. Maknanya yang mana yang dah pernah hafal sebelum ni, katalah dah pernah hafal dah dapat dalam 10 muka ke, boleh minta nak ulang balik.
dengan guru. Itu kaedah dia. Ataupun yang ketiga, selepas kita dah selesai tu nak pergi kepada hafazan yang baru, peserta kena baca dulu dengan guru untuk pastikan tiada kesalahan. Itu adalah tiga fokus lah dalam hafazan ni. Dan dia tidak ada, orang kata apa, tak ada tempoh yang khusus lah. Kalau betul-betul semangat nak menghafaz, kita persilakan. Okay. Seterusnya asas qiraat. Qiraat ini adalah ilmu bacaan-bacaan daripada imam-imam yang selain daripada imam kita ni, dia ada bacaan riwayat hafs kita ni, dia ada bacaan daripada imam-imam lain. Jadi kalau kita pernah dengar apa ni, sekali-sekala ada imam baca wadduha, kan, walaili idza saja, itu semua adalah bacaan imam lain. Dia bukan salah baca tu, atau bukan lidah dia tergelat ke apa, bukan. Memang begitulah bacanya. Okey. Jadi kita juga ada sebenarnya sebelum ni dah ada kursus ni, tapi masa saya buka tahun 2022 ni sambutannya kurang. Mungkin orang tak berapa tahu apa benda qiraat ni, mungkin bacaan sama juga kan. Tidak, dia adalah bacaan riwayat imam-imam, dia ada 10 lah kan, 10. Okey. Tapi kita baca asas sajalah, asas. Maksudnya imam ni baca macam mana? Imam ni dia baca macam mana? Imam ni macam tu saja. Okey, tidaklah sampai tahap bertalaki pula dengan bacaan tu. Itu mungkin next step boleh. Tapi yang kita tawarkan adalah asas untuk tahu bacaan tu baca macam mana. Okey. Jadi tidaklah berlaku kekeliruan kan bila kita tengok imam ni salah baca ni. Ni kita tahu imam dia baca qiraat yang berbeza. Okey, seterusnya asas taranum. Taranum ni bacaan berlagu lah. Macam musabaqah Al-Quran, majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan antarabangsa tu, baca berlaku dengan bacaan lagu bayati lah, lagu nahwan apa semua tu, kita sebenarnya kita tawarkan juga, tapi yang berminat tu pun sangat sedikit kan. Mungkin orang peserta kita rasa macam saya dah tak ada suara dah ni nak berlagu-lagu kan. Tak apa, kalau ada yang berminat kita persilakan. Tempohnya pun dalam setahun juga. Okey. Korang-korang belajar asas saja, kan. Sebab dah tak ada pertandingan, dah nak masuk pun rasanya. Kalau belajar pun untuk diri sendiri je. Kalau kau lah nanti tahun depan tafakuh buat pertandingan ke, boleh juga kan. Tapi kena belajarlah dulu. Okey. Seterusnya tajwid lanjutan, ada tak? Okey, tajwid lanjutan ni dia adalah satu kursus tajwid yang kita belajar daripada matan tajwid. Dia ada kitab matan yang kita belajar ni, silibus ni dia adalah buku-buku yang telah dipermudahkan lah oleh guru-guru untuk kita belajar tajwid itu sendiri. Tapi sebenarnya ilmu tajwid ni pun dia ada kitab matan dia sendiri. Matan ni maksudnya dia punya syair dia, dia punya asas kepada hukum-hukum tajwid itu sendiri, ada dia punya kitab dia tu. Jadi dia macam tajwid ni lanjutan lah. Kita sebut lanjutan tu sebab dia terkeluar daripada silibus kita ni, memang khusus pada kitab. Yang ni kita pun pernah buat sebelum ni. Ada 2 kitab, tapi disebabkan COVID tu dia terkendala sikit untuk kitab yang kedua. Dia kitab apa ni, matan Muqaddimah Al-Jazariyah tu. Kalau ada yang pernah join sebelum ni kan. Yang pertama adalah Tutfatul Atfal. Yang kedua matan Jazariyah ni tak sempat nak cover sebab kitabnya agak tebal. Okey, jadi kita akan buka lagi untuk tahun depan kalau ada yang berminat. Dengan syarat-syarat je lah. Baik, seterusnya adalah dia memang kursus tambahan untuk Al-Quran ni dia banyak. Dia banyak sebab banyak cabang-cabang ilmu Al-Quran ni. Tapi kalau rasa tak boleh lagi nak pergi tambahan ni, fokuslah kepada kursus kita yang utama, iaitu kelas tajwid itu sendiri. Itu adalah keutamaan lah. Maknanya kalau peserta dah okey, dah rasa dah okey ni, bacaan semua okey, kita persilakan untuk menjadi kursus tambahan ni, sebagai tambahan kepada ilmu-ilmu kita lah. Yang terakhir sekali adalah kursus Al-Quran bersanad. Bersanad ni talaqi Al-Quran yang disemak oleh guru-guru yang ada sanad. Sanad bacaan Al-Quran ini, maknanya sanad tu dia bersambung sampai ke Rasulullah lah. Yang ni kalau sebelum ni kita dah pernah buat, dah ada dah khatam dah. Cuma kali ni kita buat sedikit ketat sikit lah. Ketat sikit supaya yang betul-betul masuk Al-Quran bersanad ni, dia dah selesai banyak benda dah untuk tajwid dan bacaan Al-Quran ni.
Jadi kalau tengok kat situ, yang antara syaratnya adalah lulus Al-Quran 3. Tinggi tu. Maknanya dah masuk Al-Quran 4 pun boleh mohon. Kemudian tamat tahsin tilawah. Maknanya yang tadi yang ambil sijil itu, itu antara yang layak tu menyertai tu. Kemudian kita akan buat satu macam saringan sikit oleh guru-guru bersanad itu sendiri untuk menapis juga lah pemohon untuk talaki Al-Quran bersanad ni. Ini yang kita buat di Masjid Hasanah lah. Mungkin tuan-tuan dan puan di tempat-tempat lain mungkin ada juga buat bersanad ni. Itu masing-masing punya kaedah lah. Yang kita buat di sini, kita buat macam ni lah. Okey. Selesai untuk kursus pengajian Al-Quran. Okey, untuk Al-Quran dulu. Okey. Tak nampak dulu. InsyaAllah kita akan tamat sebelum pukul 11. Sebelum pukul 11. Sebab kita pun ada jamuan potluck di luar sana. Ada banyak semangat-semangat makanan. Tapi secara orang kata apa, simple-simple je lah. Kita taklah buat macam grand-grand macam sebelum ni. Kita ada buat dekat panggil golf semua tu. Akan datang lah kalau ada rezeki. Ya. Tahun ni kita buat setakat yang boleh, insyaAllah. Baik, kita teruskan pengajian bahasa Arab. Ini adalah pengajian yang kedua di bawah Tafaqquh Fiddin. Selepas pengajian Al-Quran ialah pengajian bahasa Arab. Okey. Khusus kita yang utamanya di dalam pengajian bahasa Arab di Masjid Al-Hasanah program Tafaqquh Fiddin ni, dia adalah khusus bahasa Arab Al-Quran. Dia bukan bahasa Arab nak belajar bercakap nak nego harga masa pergi umrah, itu dia tak masuk dalam silibus tu. Kan? Ataupun belajar nak kata apa, nak belajar tulis karangan bahasa Arab ke, dia belum lagi kat situ. Yang tu ada juga tapi dalam kursus yang berbeza. Tapi fokus kita dalam kursus utama ini ialah bahasa Arab Al-Quran. Bahasa Arab Al-Quran ni maksudnya kita belajar tata bahasa dalam bahasa Arab ni, grammar dia apa semua. Ilmunya itu adalah untuk kita boleh relate dengan bacaan Al-Quran kita. Bila kita baca Al-Quran tu, penghayatan itu lebih sebab kita tahu, ini kenapa dia alif lam. Kenapa dia tak ada alif lam? Kenapa dia ada tanwin? Kenapa dia tak tanwin? Ataupun kalau yang betul-betul mahir tu, kalau betul-betul mahir lah, dia akan dapat menguasai ilmu waqaf dan ibtidak pula. Maknanya kita dah tahu dari sudut struktur ayat tu sendiri, kita tahu mana nak berhenti tu kat mana sebenarnya, supaya bacaan kita tu lebih sempurna lah. Kan? Dia kalau dapat sampai ke tahap tu memang alhamdulillah baguslah. Kan? Sebab kita baca Quran ni kadang-kadang nafas tak cukup, kita main berhenti je. Tapi mungkin bila berhenti tu ayat tu dia jadi tak sempurna, dia tak lengkap. Kan? Tapi sekarang ni pun sebenarnya dah ada dah Quran yang Quran wakaf ibtidak ni dah ada kalau nak untuk panduan kita kan. Maknanya kalau kita ikut dia punya color dia tu, berhenti kat sini, insya-Allah ayat tu lengkap. Kan? Lepas tu nak ambil ulang balik, nak ambil kat mana? Tu semua ilmu lah. Kan? Dan salah satu ilmu untuk ke arah tu adalah bahasa Arab ni lah, bahasa Arab Al-Quran, dari sudut bahasanya. Okey, tetapi tidaklah sasaran kita untuk kursus bahasa Arab Al-Quran ni sampai tuan-tuan boleh tafsir Quran, tu tak adalah sampai tahap tu. Kita masih lagi di peringkat asas ya. Jadi untuk tahapnya, okey, sebelum ni dia cuma ada bahasa Arab Quran 1, 2, 3, 4 saja. Okey, kalau peserta baru dia masuk 1 dulu. Tapi selepas kita review, punya ada peserta ni dia tak boleh nak follow sebabkan dia tak boleh nak tulis. Kan? Ataupun dia tak kenal huruf. Sebab bahasa Arab ni mestilah alif sampai ya, betul tak? Kecuali kita buatkan sikit maksud dia tu mungkin ABC tu ataupun Rumi kan. Tapi tak nak bahasa Arab tu sendiri ialah huruf alif sehingga huruf ya tu. Jadi kalau peserta tu dia tak ada basic tu, ataupun dia tak boleh, dia tak tahu ba dengan waw tu macam mana sambung dia. Tu payah tu. Kan? Jadi kita perkenalkan kursus pra bahasa Arab dulu. Sebelum pergi kepada bahasa Arab tu, pergi kepada tulisan dulu, pergi kepada huruf dulu. Fokusnya ialah yang pertama, pra bahasa Arab ini untuk belajar menulis, kenal huruf dan sambung huruf dan tulis huruf. Paling kurang pun dapat makna Jawi tu dah okey tu, boleh pergi bahasa Arab. Yang kedua,
fokusnya adalah beberapa, dia panggil apa, vocabulary lah dalam bahasa Arab yang mudah-mudah supaya nak bagi kita minat nak belajar bahasa Arab tu. Kita tahulah contohnya kipas ni apa, kan kipas apa, rumah apa dalam bahasa Arab, yang mudah-mudah. Mungkin kita ambil silibus tu yang sekolah kafah pun tak apa. Yang penting kita boleh belajar sikit, kan. Dan yang ketiga, fokusnya adalah kepada perbualan-perbualan yang ringkas dalam bahasa Arab. Sikit-sikit je. Kemudian lepas tu kita akan pergi kepada bahasa Arab Al-Quran ni. Dia dah tak cover dah benda-benda tu. Dia akan pergi kepada kata kerja, kata nama, kan, apa ni, kata nama khas, kata nama am, tu semua tu dalam silibus bahasa Arab Al-Quran. Okey. Jadi selain daripada kita baca Quran, kita baca doa pun sama, kita baca hadis pun sama, itu semua adalah bahasa Arab. Kan? Jadi kita boleh relate kan apabila kita bacaan tu mungkin sepatutnya lebih ada penghayatan lah. Itu target kita sebenarnya. Maknanya sekarang ni kursus utama kita ni, yang besarnya adalah Al-Quran tu sendiri. Tapi kita nak orang baca Quran tu, penghayatan dia lebih. Jadi kita buat kursus tadabbur, kita buat bahasa Arab Al-Quran supaya kita support kepada kita punya penguasaan ilmu Al-Quran tadi. Ya, begitulah. Okey, kursus-kursus ini akan berjalan pada hari Rabu. Ya, kursus bahasa Arab ni kita buat hari Rabu. Boleh pilih sesi 1 atau sesi 2. Okey. Okay, ini adalah buku silibus kita. Silibus ni kita mulakan pada tahun, kalau tak silap saya, baru lagi ni, 2021 rasanya. 2021. Bahasa Arab Al-Quran 1 dan Bahasa Arab Al-Quran 2. Bahasa Arab Al-Quran 3 belum keluar lagi buku dia. Bahasa Arab Al-Quran 4 belum siap lagi silibus dia. Ya. Sebab kita masih baru lagi nak buat silibus ni secara serius lah. Tapi insyaAllah untuk Al-Quran Bahasa Arab 1 dan Bahasa Arab 2 tu dia dah lengkap dah silibusnya. Jadi kalau belajar tu kita dapat belajar secara ke semua topik lah. Tapi kalau Bahasa Arab Al-Quran 3 tu dia dah tinggi sikit dah. Kan? Sebab tu yang ambil exam itu, kalau yang tahap 2 tu dia tak cukup markah tu, saya risau juga. Sebab Bahasa Arab 3 ni dia level dia dah up lagi dah. Kan? Dia dah belajar i'rab, kan? Dah belajar i'rab ni maksudnya dah belajar kenapa ni baris depan, baris atas, baris bawah. Kan? Kemudian dia belajar lagi membuat ayat-ayat. Dia bukan dah setakat kita kata nama, kata kerja, itu semua adalah basic nak pergi kepada Bahasa Arab 3 dan Bahasa Arab 4 tu. Jadi setakat ni pun Bahasa Arab 3 kita pun kita tahun yang seterusnya tu kita repeat lagi. Kita terus sambung lagi, repeat lagi. Supaya kita dapat betul-betul kuasai lah. Ni kalau betul-betul serius lah. Ni saya cakap ni kalau betul-betul mana kita serius nak pergi ke Bahasa Arab yang lebih tinggi tu, boleh. Okay. Okay, ni buku kita untuk Bahasa Arab 2, Bahasa Arab Al-Quran. Okay, ni yang saya buat tadi. Kita menawarkan beberapa kursus tambahan untuk bahasa Arab. Ada juga. Banyak betul kursus. Kan? Maknanya kalau join semua tafakuh ni rasanya hari-hari datang masjid sana je. Tak boleh nak pergi tempat lain kalau join semua lah. Kan? Kursus tambahan bagi pengajian bahasa Arab, yang pertama ialah bahasa Arab komunikasi. Di sini kita keluarkan bahasa Arab komunikasi ni di dalam tambahan. Maknanya dia tidaklah menjadi yang kata apa silibus utama kita untuk kursus yang utama tadi. Kita bagi untuk kursus yang tambahan. Syarat dia mudah aja. Paling kurang ada basic. Ada basic pernah belajar bahasa Arab, boleh join. Kat situ kita belajarlah komunikasi tu. Sikit-sikit ada juga disentuh bab-bab dalam bahasa Arab Al-Quran tu. Tapi fokusnya banyak kepada komunikasi, maknanya komunikasi dari sudut perbualan dan sebagainya kan. Yang ni boleh belajar macam mana nak nego masa pergi umrah. Tapi bila pergi umrah pun diorang pun cakap Melayu dah sekarang ni. Ya. Baik, kemudian bahasa Arab penulisan. Ini penulisan ni maksudnya penulisan karangan. Dia nak menulis ni pun dia kena ada latihan dia. Kalau tak ana gitu kan. Ataupun paling senang Bismillahirrahmanirrahim. Itu je tulis. Tapi kita naklah buat ayat yang lengkap tu. Ni macam orang kata apa, macam kat sekolah menengah dululah. Sekolah menengah kalau dulu ada sekolah-sekolah agama yang ambil bahasa Arab tinggi tu, yang kat situ penulisan karangan tu, belajar kat situ. Siapa yang berminat dia boleh silakan. Okey. Tapi kena ada kalau boleh ada basic lah, supaya senang.
Yang ketiga adalah balaghah. Balaghah ni adalah ilmu, dia macam ilmu kiasan lah dia panggil dalam bahasa Arab ni. Dia ada pendetailan dia tu. Susah agak sebenarnya. Dia ada dalam bahasa Arab tinggi juga masa saya belajar sebelum menengah dulu. Dia memang susah jugalah sebenarnya. Tapi kalau ada minat, silakan. Ya, yang keempat ialah lahjah Arab ni. Lahjah ni ialah dialek, dialek Arab. Kan? Kita cakap Arab ni, Arab yang kita bahas sekarang adalah Arab fushah. Kan? Ma ismuka. Kalau kita pergi Mesir, ma ismuka. Dia macam orang Mesir ni macam gelak-gelak juga ke kita. Kan? Maknanya skema ni. Ni bahasa baku ni. Sebab dekat Mesir dia ada bahasa pasar dia. Dia ada lahjah dia. Kan? Contohnya kalau bahasa fusahanya nama dia Ruqayyah. Kan? Ruqayyah. Tapi kalau dekat belah-belah Hijazi ni, lahjah Hijazi ni dekat belah-belah Mekah Madinah ni, dia tak panggil Ruqayyah. Dia panggil Rugayyah. Tu yang jadi Rugayyah tu. Ya. Jadi dia ada kesan daripada dialek ataupun lahjah Arab tu. Di Mesir dia ada beza sikit. Di belah-belah Syam ni ada beza sikit. Ini adalah kursus tambahan lah kalau dia berminat. Tapi yang penting ada basic dulu. So orang kata bahasa Arab 1 ni pun dah susah dah Ustaz. Okey lah, tak apa. Belajar bahasa Arab 1 dulu. Okey. Okey, kemudian pengajian kita yang terakhir, pengajian berkitab. Ini adalah pengajian kita mengaji kitab lah. Kitab-kitab yang kita cover beberapa bidang pengajiannya, antaranya bidang akidah, fiqh, sirah, tafsir, hadis dan tasawuf. Cuma untuk tahun ini kita bawa 4 bidang dulu, itu akidah, fiqh, hadis dan tasawuf. Ada 4 kitab lah. Dia berjalan pada hari Sabtu dan hari Ahad. Mengikut takwim. Dia bukanlah setiap minggu. Maksudnya dalam sebulan tu akan ada 4 hari, Sabtu Ahad macam tu je. Pengajiannya pada pukul 9 pagi sehinggalah pukul 12 suku. Dan kita cuba buat kitab ni akan habis dalam setahun lah. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini semua kitab telah berjadi khatamkan. Cuma ada satu kitab iaitu kitab tasawuf Tuhfatul Murid. Kitab ni kita cadang untuk diteruskan pada tahun akan datang lah. Kemudian kita dah dapat beberapa cadangan kitab untuk akidah, fiqh dan juga hadis. Nanti tahun depan Januari tu kita mulakan lah. Okay. Dia akan bermula pada lebih kurang Sabtu yang kedua, Sabtu ketiga macam tu. Okay. Okay, so pengajian berkitab ni dia adalah ilmu-ilmu yang dia tak fokus kepada Quran bahasa Arab tadi lah. Dia adalah bidang-bidang dalam agama Islam ni, iaitu bidang-bidang yang disebutkan tadi. Setakat ni kita mampu untuk buat 4 kitab lah. Kalau kita nak usaha lebih lagi, mungkin kita boleh banyakkan. Satu hari tu ada 2 kitab, jadi boleh pilih nak kitab akidah ke, kitab sirah ke, kan, insyaAllah. Okay. Semasa COVID melanda kita di Malaysia ni, sistem sekolahan kita di Malaysia ni pun dia agak terganggu sikit kan. Mula tu budak-budak ni belajar online kan, lepas tu boleh datang sekolah waktu online balik kan. Jadi takwim persekolahan tu yang terkini tu Kementerian Pendidikan telah menetapkan pada bermula Mac hingga Februari kan. Jadi sekarang ni tak keluar lagi yang untuk 2023. Tapi yang sampai Mac tahun depan tu adalah. Jadi saya buat takwim sementara dulu untuk 3 bulan. Saya rasa dalam beberapa minggu ni mungkin adalah takwim yang baru. Sebab kita kena ikut juga takwim sekolah ni. Bila cuti sekolah, kita cuti lah. Kan? Sebab cuti sekolah tu lah nak pergi Switzerland, kan? Nak pergi umrah, kan? Cuti sekolah lah nak pergi London. Jadi masa tu, bukan saya lah tuan-tuan lah. Kan? Jadi masa tu kita cuti sekolah, kita cutikan supaya dia selaras dengan standard cuti pelajar sekolah kan. Jadi pengajian kita kalau
tertolak cuti sekolah tu dia lebih kurang 30 ke 35 kali setahun. Kira tu. Kan? Tapi yang kita mampu untuk keluarkan sekarang ni adalah bulan 1 hingga bulan 3 lah. Kalau kita tengok kat situ, takwimnya bermula pada 9 Januari. 9 Januari. Maknanya kita mula cuti lebih kurang 9 Disember. Kita start 9 Januari, lebih kurang sebulan lah, 4 minggu. Ya. Tapi 4 minggu tu janganlah orang kata apa disisirkan saja kan. Mana pengajian yang boleh disertai secara online ke apa boleh teruskan. Cuma di masjid kita akan sambung pada Januari. Okey, kita akan mula berpuasa pada 23 Mac. Okey, 23 Mac adalah awal Ramadan. Jadi dekat situ dia akan ada sedikit, orang kata apa, kita akan ada adjustment sikit lah. Sebab bila Ramadan ni ramai peserta yang nak join tadarus kan. Jadi kelas kita tu banyak yang tak boleh nak hadir kan. So kita untuk tahun 2023 ni kita akan buat sedikit adjustment untuk kelas masa bulan Ramadan ya, supaya masing-masing pun dapat juga belajar dan masing-masing dapat juga join tadarus ya. Tak apa, yang takwim ni saya akan bagilah nanti untuk sampai bulan 3. Tapi bila dah ada yang lengkap, kita akan keluarkan satu takwim yang penuh lah untuk setahun. Okey, ini antara beberapa tarikh-tarikh penting yang terlibat dengan tawakuh untuk sesi 2023. Okey, pada hari ini 4 Disember ialah taklimat untuk pengajian kita. Kemudian bermula pada hari esok 5 Disember sehingga 23 Disember. 23 Disember ialah hari Jumaat. Kita akan buka untuk permohonan kursus. Okey, permohonan kursus ni yang lama pun kalau nak sambung tahun depan boleh memohon. Yang baru pun boleh mula memohon pada hari esok. Okey. Cuma untuk yang baru dia ada borang dia. Borang dia tu nanti lepas habis ni kalau ada peserta baru yang baru nak join ni boleh ambil borang di kaunter register. Tapi bermula esok boleh serahkan ke pejabat lah. Kan? Untuk proses permohonan tu. Kalau yang peserta lama dah tahu dah. Dah tahu dah nak sambung apa kan. Yang baru ni kita nak kena briefing sikit lah. Okey, jadi dalam 5 hingga 23 tu adalah beberapa hari yang kita akan maklumkan tidak ada kaunter dibuka sebab untuk makluman semua pada 9, 10 dan 11 bulan Disember ni Majlis Sana akan mengadakan satu karnival masjid. Kita akan pakai keseluruhan lah ruang di masjid ni. Jadi dijemput juga semua untuk menghadiri. Cuma ada satu hari di dalam karnival tu kita tak buka kaunter lah. Nanti saya maklumkan dalam poster tu. Okey. Jadi kalau perasan minggu depan masih ada seminggu lagi kan kelas. Nak buat jamuan semua. Sebab tu saya buat permohonan waktu tu. Sebab biasanya bila saya buat permohonan bila dah start cuti tak ramai yang datang. Nanti bulan 1 baru datang. Sebab semua dah pergi ke Switzerland, London dan sebagainya. Okey, kemudian untuk peserta baru pada 19 hingga 23 Disember 22 Disember 19, 20, 21, 22. Antara 4 hari itu kita tengoklah kesesuaiannya, kita akan melaksanakan ujian kemasukan tadi. Untuk Al-Quran dan bahasa Arab. Sahajalah, kalau kitab tu dia tak ada ujian. Untuk peserta lama, peserta yang sedia ada, contohnya tahun ni join Quran saja. Tahun depan pun nak join bahasa Arab. Kena datang juga. Ataupun tahun ni join bahasa Arab je, tahun depan pun nak join kelas Quran. Kita minta datang juga untuk ujian kemasukan tu. Ya, maknanya ujian kemasukan ni untuk peserta tak kira lah baru lama tapi baru nak sertai kursus tu. Okey. Kemudian kita akan adakan satu penyumpaan pada 8 Januari bersama peserta baru. Kita akan buat briefing yang khusus dan kelas akan mula pada 9 Januari. Ni nanti kita akan bagilah kepada para peserta dalam WhatsApp. Ini maklumat dia untuk permohonan khusus Isnin sehingga Khamis kita rehat 12.30 sehingga 2.30. Kemudian Jumaat hingga Ahad kita buka 10 hari lah 10 hari hingga tengah hari. So boleh dia datang dalam tempoh 3 minggu ni
waktu-waktu yang sesuai nak datang-datang, kita tunggu di pejabat. Kalau yang jauh, boleh beritahu lah. Kita adjust cara lain pula. Tu kaunter permohonan tidak dibuka pada 9 dan 17 Disember, 2 hari ni. Saya malam awal lah takut nanti datang juga 9 Disember tu kita tak sempat nak layan lah, sebab 9 Disember tu kita ada karnival. Jadi saya pun terlibat juga karnival pada 9 Disember, jadi kita tak buka kaunter pada hari tu lah. 17 tu pula tak silapnya kita ada program lain. Tapi hari-hari lain tu dipersilakan. Ya. Okey. Ni ada satu kursus baru. Hanya betul lah kursus. Kita panggil kursus intensif. Dia dah ada kursus utama, betul kursus tambahan. Betul kursus intensif pula. Kursus intensif ni kita nak tawarkan kepada peserta secara persendirian. Kan? Kalau rasa ada sebenarnya kalau ada duit lebih lah, sebab ni pun ada berbayar juga. Kalau ada duit lebih, nak belajar secara personal. Kau rasa dalam kelas tu tak banyak dapat kecap, so nak one to one dengan guru. Kita tawarkan kursus intensif. Dia macam nak kata tuition jugalah, ataupun dia macam kelas private lah lebih kurang. Tapi kita buat di masjid juga. Okey, waktunya sebelah petang. Sebelah petang dan ada juga sebelah pagi kalau hari Jumaat lah. Okey, ni detail juga saya akan bagi juga. Kalau tak nak seorang, dia boleh buat secara berkumpulan kecil, 2 ataupun 3 orang sahaja. Kau lah rasa macam seorang tu tak boleh nak ni, kumpulan kawan 3 orang, okey boleh. Tapi kalau lebih daripada tu kita tak galakkan lah. Sebab nanti dia akan, sebab sekarang ni kursus intensif ni kita nak fokus individu. Kau lah memang dia rasa tak cukup kelas, dalam kelas tu ada 20 orang kan, bacaan pun tak cukup nak cover. Jadi kita buat kursus intensif supaya boleh fokus secara individu. Tidak ada tempoh yang khusus. Okay. So maknanya dia macam tuition juga sebenarnya kan. Kalau ada yang berminat, boleh malamkan. Nanti kita akan masukkan dalam permohonan tu. Cuma ada bayaran dia sendirilah. Dan juga kalau lah ada nak request guru mana-mana, kita boleh usahakan lah. Contohnya, saya minat sangat lah belajar dengan Ustazah Huda tu. Boleh tak saya nak belajar dengan Ustazah Huda? Boleh, kita cuba adjustkan lah. Tapi kalau semua nak Ustazah Huda, ada yang tak dapat lah kot. Tapi kalau ada yang tak kisah mana-mana, kita akan terus masukkan je ke dalam mana-mana kelas. Ya, maknanya guru-guru pun tak semua juga mungkin yang terlibat dengan kursus intensif ni, maknanya ada kelapangan masa lah. Ni tak apa nampak ni sekadar catat alih lah. Untuk pengajian kita sepanjang tahun, daripada kita permohonan khusus yang atas tu, sehinggalah kepada majlis tawakuf dan taklimat pada hari ini, kemudian kita sambung balik dengan permohonan khusus. Gitulah pusingan kita setiap tahun. Ya, dari sudut catat alih tu dia tak beza sangat lah. Yang bezanya mungkin sedikit dari sudut pengurusan dan pentadbiran tu sikit, dan pengajian-pengajian tu mungkin kita kemas kini. Begitulah. Ya, jadi step ni saya rasa kita guna pakai je. Okey, habis, selesai. Sebelah lah. Jadi gitulah ya, sedikit mengenai pengajian kita. Yang kita akan teruskan lagi pada sesi 2023. Cuma saya minta nombor ni, Rusia ni, kalau boleh minta tolong save. Minta tolong save nombor ni, 019-281-7612. Sebab memang segala maklumat, segala info-info kemas kini semua kita akan hantar melalui nombor ni. Jadi kalau ada yang tak save, takut dia terlepas mesej tu. Kita banyak melalui WhatsApp lah. Tapi kalau yang call juga. Tapi secara umum sebab peserta kita lebih kurang 1,000 orang, nak call seorang-seorang tak dapat kan. Jadi WhatsApp setakat ni adalah medium kita yang agak sesuai lah. Kemudian bila orang WhatsApp balik kita, payah nak reply sebab ada 1,000 WhatsApp masuk. Jadi kalau ada yang lambat-lambat saya reply tu, mohon maaf lah. Kita ambil masa juga nak buka satu-satu mesej sebab ada banyak ya. Jadi saya kira cukuplah sekadar tu taklimat kita. Sedikit kemas kini ataupun update mengenai pengajian Tafaqquh Fiddin. Saya sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan tahniah kepada semua peserta, terutamanya yang memang bersemangat dan bersungguh-sungguh menyertai pengajian ni.
Tak kira lah di Majlis Sanah ke ataupun di mana-mana sekalipun. Jadi jadikanlah budaya ilmu ni sebagai satu, orang kata apa, fenomena lah di dalam komuniti kita, dalam masyarakat kita, supaya orang lebih mengutamakan, maknanya nak tambah ilmu lagi daripada buat tugasan-tugasan yang lain lah. Tugasan lain tu masing-masing